Tu kata Nabi, orang paling dekat dengan aku nanti di akhirat adalah orang yang paling baik akhlak dia. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya di mana pun kena ada akhlak, di mana pun. Apatah lagi kalau bersama dengan orang lain, memang kena ada akhlak, barulah dia berjaya. Kita kat rumah, kita akan bersama dengan keluarga, kita tak boleh lagi. So ada akhlak berkeluarga. Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, macam mana Nabi kat rumah? Kenapa sahabat tanya macam tu? Sebab kalau Nabi dengan kami segan betul. Nabi punya wibawa dia, bukan Nabi ni apa namanya bengis, jahat, tidak. Nabi baik, senyumnya selalu, tak pernah lekang dari mulut dia. Akan memulakan salam. Nabi kalau bercakap dengan lemah lembut. Cuma kewibawaan Nabi tu sehingga kami tak sanggup nak tengok pun, rasa takut, bukan rasa segan. Macam mana kamu kat rumah pula yang hari-hari terpaksa dekat dengan Nabi? Dia mereka sangka macam tu. Kata Aisyah, kana Nabi fil baiti karajulin min rijalikum. Sama macam orang biasa pun kat rumah. Masya-Allah. Kata Aisyah, macam biasa je kat rumah Rasulullah. Dia sapu sampah kat rumah. Dia tolong kami dekat basuh pinggan kat dapur. Dia jahit baju dan juga kasut dia. Dan dia peras susu untuk diberi minum kepada keluarga dia. La ilaha illallah. Minta maaf ya, saya bicara rahsia sikit. Lagi kena tuntut ni. Bang, sapu sampah bang. Rasulullah pun sapu. Janganlah guna dalil tu kan. Tapi mana begitu Rasulullah SAW. Subhanallah. Walaupun sibuk kat luar macam mana pun. Dan kata Sena Aisyah, Rasulullah ini kat rumah dia ada 4 sifat. Pertama adalah ahsanan nas, orang yang paling baik. Atau minta maaf, sorry, akraman nas. Itu Sena Anas kata. Ni Sena Aisyah kata akraman nas, orang yang paling hormat, dihormati, yang paling pandai menghormati. Maknanya Nabi ni pandai hormat isteri dia. Sebab tu orang yang paling mulia ni adalah orang yang pandai memuliakan orang lain. So Nabi ni orang yang paling mulia sebab dia pandai memuliakan orang lain. Macam mana isteri Rasulullah tak rasa mulia? Nabi SAW ni kalau balik, Nabi SAW akan bagi salam dan Nabi akan senyum. Kata Aisyah, kalau kami buka je pintu, Rasulullah bagi salam, Nabi tak buka terus, Nabi akan ketuk dulu, Assalamualaikum. Kami buka, yang pertama kami nampak adalah senyuman Nabi dulu. Walaupun tadi ni Nabi punya macam-macam kerenah Nabi hadapi kat luar tu, tapi yang pertama Nabi sebelum masuk rumah, yang kami nampak dulu adalah senyuman Nabi. Sebab tu dalam beberapa hadis Nabi banyak tekankan tentang senyuman yang kita rasa macam biasa. Sebenarnya senyuman ni luar biasa. Sebab tu Nabi kata, jangan kamu memperkecilkan satu amalan walaupun hanya senyuman kepada saudaramu. Bahkan Nabi kata, tabassamuka bi akhika sadaqah, senyuman kamu kepada saudara kamu itu sedekah. Sebab betul senyuman ini dia sangat memberi kesan. Kalau kita tengok orang jumpa kita senyum, kita pun dah lain kan, kita berubah. Tengok dia kita tengok dia, kita jadi berubah. Walaupun masa tu kita tengah stres ke apa pun, dia jadi berubah. Begitulah rumah tangga, kalaulah dihidupkan dengan senyuman, mood rumah tu jadi ceria. Sebab itu emoji tu kan, kalau dia macam tu je kan, jadi syok kan. Kalau kita tengok pun, tapi kalau macam tu kan, kita sedih. Betul, dia mengubah mood. Sebab tu Nabi setiap kali dia masuk rumah, dia akan senyum. So mood rumah tu jadi ceria. Walaupun hidup Nabi sangat sederhana. Kata Aisyah, kami ni keluarga Rasulullah Muhammad SAW tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Tak pernah kenyang. Satu hari ni kenyang sikit, besok tak cukup. Lepas tu besok kenyang, tak cukup, sampai Rasulullah wafat. Sebab Nabi pilih untuk hidup dalam keadaan sederhana seperti itu. Bukannya Nabi miskin, tidak. Nabi nak pilih macam tu. Tapi moodnya ceria, seronok. Satu. Keduanya, Nabi SAW ni yang disebutkan sebab apa dikatakan mulia ni, sebab dia mulia kan. Sebab kata Aisyah, Rasulullah ni kalaulah kami panggil dia akan, pertama dia akan hadapkan seluruh tubuh dia kat kami. Dia tak toleh, dia tak kata, atau dia tak jawab sambil tak tengok. Bang, kan kita, bang, ya. Tak tu pun kan. Ataupun tulis apa, Rasulullah kan pusing semua, labbaik, Nabi kata. Itulah Nabi akan sebut, labbaik, aku sahut panggilanmu.
Sebenarnya bukan untuk isteri Rasulullah, sama semua sahabat pun, kalau orang panggil Nabi akan hadapkan seluruh badan dia, Nabi kata labbaik, aku sahut panggilanmu. Sultan Aisyah kata, kalau Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim tu, aku tak heran. Memang akhlak Nabi ni luar biasa betul. Subhanallah. Saya ni pandai cakap juga kan, nanti kalau isteri saya tengok kat dalam rakaman ni, betul dia. Tapi mudah-mudahan lah kita cubalah kan. Kita cuba ni insya-Allah. Jadi itu di antaranya. Dan Rasulullah setiap apa yang mempunyai hak kepada isteri dia, dia akan berusaha tunaikan, dan kalau tidak dia minta maaf. Betul, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah momen yang paling luar biasa dan paling ajaib dengan Nabi SAW? Kata Sayyidina Aisyah, pada waktu tu dia mengalir mata dia, sedih. Masa Rasulullah wafat, dia kata tidak ada satu saat pun yang tak luar biasa dengan Nabi, semuanya luar biasa. Cuma aku ingat satu ketika Nabi SAW dia baring di sebelah aku, kulitnya bersentuh dengan kulit aku. Kemudian tiba-tiba dia teringin untuk ibadah kepada Allah. Dia kata, wahai Aisyah, boleh tak kau izinkan aku untuk bangun untuk beribadah kepada Tuhanku? Aisyah kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin untuk bersama dengan kamu, tapi aku juga ingin untuk engkau bersama dengan Allah SWT, maka aku izinkan. Dia minta izin. Masya Allah, tabarakallah. Itu orang yang pandai memuliakan orang. Itu